Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Umairah binti Rosli bersama 3 rakan saya yang lain, iaitu Sharifah Farhana Al-Idrus binti Syed Ahmad Tarmizi, Nur Ain Arifah binti Nur Azman dan Qurat Wardah binti Ma'mur akan menerangkan tentang syarahan beberapa hadis dalam bab yang terdapat pada hadis 61 hingga 70 di dalam kitab Taisir Al-A'lam wa Tanbih Al-Afham. Yang pertama, kita lihat kepada bab kehadiran kaum wanita ke masjid. Hadis 61, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma min Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sta'zana ahadukum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." Wa qala, faqala Bilal ibnu Abdillah, "Wallah la namna'hunna." Qala, fa aqbala alayhi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mislahu qattu. Waqala, ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallah la namna'hunna wa fi lafzin li Muslim la tamna'u ima Allah masajidallah. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalian meminta izin kepada suaminya untuk ke masjid, maka janganlah dia menghalangnya. Lalu Bilal pun berkata kepada Abdullah, "Demi Allah kami pasti akan menghalang mereka." Abdullah pun berpaling kepada Bilal sambil mencelanya lalu berkata, "Aku telah menceritakan kepadamu daripada Rasulullah SAW, namun kamu berkata, demi Allah kami pasti akan menghalang mereka." Dalam riwayat Muslim, janganlah kamu menghalang hamba-hamba Allah yang perempuan daripada mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis ini menerangkan tentang hukum kehadiran kaum wanita ke masjid. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa wanita juga turut berhak memperoleh kelebihan solat berjemaah di masjid selagi tidak menimbulkan sebarang fitnah. Dalam hadis ini juga menerangkan bahawa berlakunya perubahan sosial selepas zaman Rasulullah, di mana ketika hadis ini dibaca, salah seorang anak Abdullah bin Umar menilai bahawa situasi pada zaman ini berbeza, khususnya daripada aspek perhiasan dan penampilan wanita. Oleh itu, beliau berkata, demi Allah kami pasti akan menghalang mereka. Ungkapannya itu bukanlah untuk menolak hukum syarak, tetapi kerana beliau berasa cemburu dan berasa bimbang terhadap fitnah yang akan berlaku. Namun, Abdullah bin Umar telah menganggap ungkapan itu sebagai pencenggahan kepada arahan Rasulullah. Oleh itu beliau menegur anaknya dengan keras dan berkata, "Aku telah menceritakan kepadamu sabda Rasulullah, namun kamu berkata kamu mahu menghalang mereka." Berikutnya, faedah daripada hadis ini adalah harus bagi wanita hadir solat di masjid selagi tidak menimbulkan sebarang fitnah, iaitu seperti tidak berpakaian yang boleh menarik perhatian dan berlakunya percampuran yang tidak sesuai. Yang kedua, suami tidak boleh menghalang isteri jika dia meminta izin untuk ke masjid bagi menunaikan solat, selagi ia tidak membawa kepada mudarat. Yang ketiga, harus menghalang isteri daripada keluar selain ke masjid. Jadi selain urusan solat di masjid, suami berhak untuk menasihati dan menghalang isteri jika perlu demi menjaga maruah dan kehormatan isteri. Yang keempat, penjagaan suami terhadap isteri adalah satu tanggungjawab. Ia merupakan amanah oleh syarak dalam memimpin dan melindungi. Yang kelima, teguran keras terhadap sesiapa yang menentang ataupun melanggar sabda Rasulullah, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar terhadap anaknya. Dan yang keenam, kecemburuan Abdullah bin Umar terhadap sabda Nabi dan rasa hormat yang tinggi terhadap sabda Nabi, sehingga beliau tidak bertolak ansur jika adanya ungkapan yang boleh disalah anggap sebagai penentangan terhadap sabda Rasulullah. Berikutnya, pengajaran atau hukum yang kita boleh ambil daripada hadis ini adalah harus bagi wanita meminta izin suaminya untuk ke masjid bagi menunaikan solat, dan keharusan itu adalah untuk tujuan ibadah, bukannya untuk perkara lain. Dan yang ketiga, hanya dibenarkan kepada isteri dengan syarat dia tidak berhias dan tidak ada risiko godaan. Yang terakhir, kita lihat kepada aplikasi kontemporari atau isu yang kita boleh kaitkan dengan hadis ini, iaitu hukum wanita beriktikaf di masjid. Jadi daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana ya'takifu al-ashhur al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jal, summa i'tikafa azwajuhu min ba'dihi. Yang bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sehingga baginda wafat. Kemudian isteri baginda juga turut beriktikaf selepas kewafatan baginda. Jadi dalam hadis ini menunjukkan dan menyatakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Rajihi
menyatakan bahawa wanita dibolehkan untuk beriktikaf jika bersama suaminya atau bersama mahramnya, dan jika ada ruang yang tersembunyi untuk mereka di dalam masjid maupun bilik. Dan jika wanita tersebut khawatir bakal berlakunya fitnah jika dia keluar beriktikaf, maka dia tidak dibenarkan untuk beriktikaf ke masjid. Baik, seterusnya bab sunat rawatib dan penekanan tentang 2 rakaat sunat fajar serta keutamaannya. Wabihi ilaihi qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-jum'ati wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-'isha'i wa rak'ataini qabla al-fajr. Wa fi lafzi fa amma al-maghribu wal-'isha'u wal-jum'atu fa fi baytihi. Wa fi lafzi lil-Bukhari anna ibn Umar radhiyallahu anhu قال حدثني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. Maksudnya, daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas Jumaat, 2 rakaat selepas Maghrib, 2 rakaat selepas Isyak dan 2 rakaat sebelum Fajar. Dalam lafaz lain, adapun solat sunat Maghrib, Isyak dan Jumaat, maka baginda melakukannya di rumah. Dan dalam lafaz riwayat Al-Bukhari bahawa Ibnu Umar berkata, telah menceritakan kepadaku Hafsah radhiyallahu anha bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menunaikan solat 2 rakaat ringan sebelum fajar, dan itu adalah waktu yang aku, yakni Ibnu Umar, tidak masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahawa solat zuhur mempunyai 4 rakaat solat rawatib, iaitu 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas. Solat Jumaat, Maghrib dan Isyak pula masing-masing mempunyai 2 rakaat selepasnya. Selain itu, disebut bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan solat sunat Maghrib, Isyak, Subuh dan juga solat sunat selepas Jumaat di rumah baginda. Ibnu Umar sendiri mempunyai hubungan rapat dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana adiknya iaitu Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, beliau tetap menjaga adab dengan tidak masuk menemui Nabi pada waktu-waktu yang tidak dibenarkan, selari dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat ke-58. Disebabkan adab itulah beliau tidak melihat sendiri solat sunat subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kerana minatnya yang tinggi terhadap ilmu, beliau bertanya kepada adiknya Hafsah radhiyallahu anha, dan Hafsah menjelaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunaikan 2 rakaat ringan setelah terbit fajar, iaitu solat sunat subuh. Seterusnya, faedah hadis ini, kita dapat lihat bahawa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi menjadi dalil kepada pensyariatan solat-solat sunat rawatib. Antaranya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas Jumaat, 2 rakaat selepas Maghrib, 2 rakaat selepas Isyak dan 2 rakaat ringan sebelum subuh. Hadis ini juga menunjukkan bahawa yang lebih utama adalah menunaikan solat rawatib bagi Jumaat, Maghrib dan Isyak serta subuh di rumah. Lantaran itu, terdapat hukum dan pengajaran yang boleh diambil daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang solat sunat rawatib. Pertama, disunatkan menunaikan solat-solat rawatib yang disebut dalam hadis tadi dan berterusan dalam melazimkannya. Yang kedua, bagi solat rawatib Maghrib, Isyak, Subuh dan Jumaat adalah lebih afdal dilaksanakan di rumah. Yang ketiga, sebahagian solat rawatib dilakukan sebelum solat fardu untuk mempersiapkan jiwa sebelum menunaikan fardu, manakala sebahagiannya dilakukan selepas solat fardu sebagai pelengkap dan penampal kekurangan yang mungkin berlaku dalam solat fardu. Sekarang, kita lihat kepada aplikasi kontemporari berkaitan solat rawatib, khususnya amalan beralih tempat ketika menunaikannya. Kalau kita perasan, ada sebahagian individu terutamanya masjid, surau akan beralih tempat untuk melakukan solat rawatib selepas atau sebelum solat fardu. Dan terdapat riwayat berkaitan dengannya, iaitu dalam riwayat Sahih Muslim, Muawiyah radhiyallahu anhu memberi pesanan kepada As-Sa'ib ibnu Ukhnamir bahawa jika engkau solat Jumaat, maka janganlah engkau sambung dengan suatu solat nafilah sehingga engkau berkata-kata dengan seseorang atau engkau keluar, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kami melakukan hal itu, yakni tidak disambung solat dengan solat sehingga seseorang itu berkata-kata atau keluar. Imam Ar-Ramli menyatakan dalam Nihayatul Muhtaj mengenai
sunat untuk beralih tempat dan menjelaskan beberapa hikmah di sebalik beralih tempat. Antaranya, memperbanyakkan tempat-tempat sujud. Ini kerana banyaknya tempat sujud akan menjadi saksi di akhirat kelak, dan agar untuk menghidupkan tanah iaitu tempat sujud dengan ibadah. Maka sekiranya tidak berpindah ke tempat yang lain, maka boleh dilakukan dengan bercakap atau berbicara sesama manusia. Jadi, secara keseluruhannya, solat sunat rawatib sangat dituntut bagi mempersiapkan diri dan jiwa sebelum menunaikan fardu, dan juga sebagai pelengkap dan penampal kekurangan yang berlaku pada solat fardu kita. Seterusnya, bab azan, hadis ke-66. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adhana ibnu maktum. Maksudnya, daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan pada malam hari, maka makanlah dan minumlah sehingga ibnu Maktum mengumandangkan azan. Dalam hadis ini, Rasulullah menerangkan kepada para sahabat bahawa azan yang dilaungkan oleh Bilal berlaku pada waktu malam, iaitu sebelum terbitnya fajar. Azan tersebut bukanlah bermaksud waktu subuh telah masuk, tetapi sekadar peringatan untuk mereka makan dan minum untuk bersahur. Baginda menegaskan bahawa umat Islam masih dibenarkan untuk makan dan minum selagi belum mendengar azan yang kedua, iaitu azan subuh yang sebenar, yang dilaungkan oleh Ibnu Maktum. Seterusnya, makna ijmali bagi hadis ini. Nabi mempunyai dua muazzin, iaitu Bilal bin Rabah dan Abdullah ibnu Maktum. Abdullah ibnu Maktum ini adalah seorang yang buta. Bilal akan mengumandangkan azan untuk solat subuh sebelum terbit fajar kerana pada waktu itu adalah waktu tidur dan orang-orang perlu mempersiapkan diri untuk bersahur sebelum masuk waktu. Dalam hadis, Abdullah ibnu Umar meriwayatkan bahawa Nabi akan menjelaskan kepada manusia bahawa Bilal akan azan pada malam hari. Maka mereka disuruh untuk makan dan minum sehingga terbit fajar, dan azan muazzin yang kedua adalah Ibnu Maktum. Beliau akan mengumandangkan azan kali yang kedua ketika terbit fajar. Ini adalah bagi mereka yang berniat untuk berpuasa, maka pada ketika itu mereka akan berhenti makan dan minum dan waktu solat akan bermula. Azan yang kedua ini adalah khusus untuk solat subuh dan tidak dibolehkan ada azan lain sebelum masuk waktunya. Seterusnya, faedah hadis ini adalah yang pertama, dibolehkan mengumandangkan azan sebelum fajar jika ada azan lain selepasnya. Ini merujuk kepada amalan seperti Bilal yang mengumandangkan azan pada waktu malam sebagai tanda persediaan. Azan ini bukan petanda masuk subuh tetapi sekadar peringatan awal. Yang kedua, mengkhabarkan kepada orang ramai jika dikhawatiri mereka tertipu dengan azan yang pertama. Jika masyarakat mungkin menyangka azan pertama sebagai azan subuh, maka perlu diberitahu bahawa azan itu hanya azan pemberitahuan supaya tidak berlaku kekeliruan dalam menentukan waktu berhenti makan sahur. Yang ketiga, wajib melaksanakan azan jika muazzin adalah seorang yang amanah. Muazzin yang amanah ialah orang yang menjaga waktu dengan tepat dan boleh dipercayai. Jika dia telah ditugaskan dan diamanahkan untuk azan, maka wajib dia menunaikan tanggungjawab itu pada waktunya. Yang keempat, dibolehkan makan dan minum bagi orang yang berpuasa sehingga terbit fajar. Seseorang yang berpuasa boleh meneruskan makan dan minum ketika sahur sehingga benar-benar masuk waktu subuh. Azan pertama tidak menghalang untuk makan. Yang menjadi penanda berhenti makan ialah azan subuh yang sebenar. Seterusnya, hukum yang dapat diambil daripada hadis ini adalah yang pertama, dibolehkan untuk mengumandangkan azan solat fajar sebelum masuk waktunya. Yang kedua, dibolehkan melantik muazzin yang buta dan mengikut teladannya kerana Ibnu Maktum adalah seorang lelaki buta. Hadis ini menunjukkan bahawa kelayakan muazzin tidak bergantung kepada penglihatan semata-mata. Ibnu Maktum yang buta tetap dipilih kerana sifat amanah dan ketepatannya dalam menentukan waktu beri bantuan orang lain. Yang ketiga, dianjurkan tidak menahan daripada makan dan minum bagi sesiapa yang berniat puasa sehingga terbit fajar dan tidak berhenti makan dan minum sebelum itu. Yang keempat, dianjurkan untuk memberitahu penduduk atau kawasan kejiranan tentang niat azan sebelum subuh supaya mereka menyedarinya. Jika azan pertama dikumandangkan lebih awal daripada subuh, hendaklah dimaklumkan supaya tidak berlaku salah faham. Ini memastikan penduduk tidak menyangka azan itu sebagai tanda masuk subuh dan tidak terburu-buru daripada berhenti makan sahur. Seterusnya, hadis 64, hadis 65 dan hadis 67 adalah sama, iaitu berkaitan dengan bab azan. Seterusnya, aplikasi kontemporari iaitu mengumandangkan azan sebanyak 2 kali.
seperti yang disebutkan dalam hadis, azan pertama yang dilakukan oleh Bilal bukan tanda maksud waktu solat, tetapi bertujuan memberitahu, mengejutkan orang tidur, membantu mereka bersahur dan memberi persediaan sebelum masuknya waktu subuh yang sebenar, seperti yang diumumkan melalui azan kedua oleh Ibnu Maktum. Prinsip pemberitahuan awal ini menjadi asas kepada amalan 2 kali azan Jumaat yang diperkenalkan oleh Saidina Uthman. Azan solat Jumaat dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama ketika masuk waktu dan dengan mengikut apa yang dilakukan oleh Saidina Uthman, bertujuan untuk memberitahu umat Islam tentang masuknya waktu solat. Manakala azan kedua dikumandangkan ketika khatib duduk di atas mimbar seperti yang dilakukan pada zaman Nabi, pada zaman Khalifah Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar. Hal ini seperti yang telah diamalkan di Malaysia dan ia tidak bercanggah dengan kehendak syarak. Kedua-dua azan ini menggunakan fungsi yang sama, iaitu sebagai pemberitahuan dan persediaan masuknya waktu solat. Seterusnya, bab menghadap kiblat daripada hadis 68 sehingga 70. Bagi hadis yang ke-68, An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala zahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yu'minu bi ra'sihi wa kana ibn Umar yaf'aluhu wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi wa li Muslim ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktuba wa lil Bukhari illa fara'i. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tasbih, iaitu solat sunat di atas belakang tunggangannya. Ke mana sahaja arah tunggangannya menghala, baginda memberi isyarat dengan kepala, dan Ibnu Umar juga melakukannya. Dalam satu riwayat, baginda berwitir di atas unta, dan dalam riwayat Muslim, kecuali baginda tidak solat fardu di atasnya, dan dalam riwayat Bukhari, melainkan solat fardu. Mana ijmali, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW bergerak dalam perjalanannya di atas tunggangannya ke arah mana sahaja tunggangannya pergi. Jadi baginda memberi isyarat dengan kepala ketika rukuk dan sujud, dan tidak menyusahkan diri untuk turun ke tanah bagi rukuk ataupun sujud dan menghadap kiblat. Yang ketiga, adapun solat fardu, baginda tidak menunaikannya di atas tunggangan kerana bilangan solat fardu sedikit dan kerana kedudukannya yang lebih kuat berbanding solat sunat. Oleh itu, solat fardu tidak sah dilakukan di atas tunggangan kecuali ketika darurat. Jadi baginda Nabi SAW ni beliau melakukan solat sunat di atas tunggangan dengan menggunakan isyarat kepala apabila rukuk dan sujud. Dan beliau tidak melakukan solat fardu di atas tunggangan kerana solat fardu ni bilangan dia sikit je, ada 5 waktu je. Jadi dalam hadis tersebut memberitahu bahawa Nabi solat sunat di atas tunggangan. Seterusnya, hukum ataupun pengajaran daripada hadis. Yang pertama, kiblat bagi orang yang menunaikan solat sunat di atas tunggangan adalah arah yang disedang tuju. Yang kedua, tidak harus menunaikan solat fardu di atas tunggangan tanpa darurat. Para ulama berkata, ia bagi mengelakkan tertinggalnya syarat iaitu menghadap kiblat. Yang ketiga, hukum menunaikan solat sunat ketika bermusafir di atas tunggangan adalah harus. Yang keempat, jumhur ulama berpendapat harus meninggalkan syarat menghadap kiblat dalam perjalanan jauh ataupun dekat, kecuali Imam Malik yang mengahadkan dalam perjalanan yang membolehkan kasar solat. Tetapi pendapat Imam Malik ini tidak diikuti oleh ulama-ulama lain. Bagi faedah hadis, orang yang melakukan solat sunat di atas tunggangan ni arah kiblat dia mengikut ke mana saja dia pergi. Jadi apabila memberi isyarat ketika rukuk dengan sujud, isyarat ketika sujud hendaklah lebih rendah daripada isyarat ketika rukuk. Yang kedua, harus melakukan solat sunat ni termasuklah solat witir di atas tunggangan ketika bermusafir. Yang ketiga, solat fardu tidak bolehlah dilakukan di atas tunggangan. Yang keempat, kesempurnaan rahmat Allah yang meringankan hukum hakam berkaitan dengan solat sunat ni agar hamba-hambanya terdorong dalam kalangan orang-orang yang banyak melakukan solat sunat. Yang terakhir adalah aplikasi contemporary solat di atas tunggangan. Konsep solat di atas tunggangan pada zaman Nabi SAW membuktikan bahawa Islam ni telah memberi
kelonggaran dalam ibadah apabila seseorang berada dalam situasi perjalanan ataupun kesukaran. Jadi berdasarkan hadis di atas, hadis tadi, haiwan tunggangan ni merupakan kenderaan yang diguna pakai oleh masyarakat terdahulu, termasuklah pada zaman Rasulullah. Jadi maka kenderaan zaman sekarang adalah seperti kapal terbang, kereta api, sampan dan seumpama dengannya turut memakai hukum yang sama seperti haiwan tunggangan. Secara keseluruhannya, hadis dalam bab kehadiran wanita ke masjid menegaskan bahawa wanita harus ke masjid selagi mana mereka aman dari sebarang fitnah. Suami juga berkewajipan menghormati hak tersebut. Bab seterusnya iaitu bab sunat rawatib dan penekanan tentang 2 rakaat sunat fajar. Solat sunat rawatib sangat dituntut bagi mempersiapkan diri dan jiwa sebelum menunaikan solat fardu dan juga sebagai pelengkap serta penampal kekurangan yang ada pada solat fardu kita. Hadis dalam bab azan mengajar kita supaya membezakan antara azan persediaan dan azan subuh yang sebenar serta memastikan ibadah puasa dan solat hanya dimulakan apabila terbit fajar yang sah. Akhir sekali, hadis pada bab menghadap kiblat ini menegaskan bahawa walaupun seseorang berada atas tunggangan, syariat Islam tidak pernah membebankan. Sebaliknya, memberikan kelonggaran dan pilihan ketika wujud kesukaran atau keadaan yang menghalang pelaksanaan ibadah secara sempurna. Itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.